Selamat pagi, salam sejahtera. Beberapa hari yang lepas, kalau tak silap kemarin, Ismail Sabri Yaakob telah mengesahkan bahawa menyaman memfailkan saman kepada Lokman Adam. Tapi jawapan kepada saman tersebut amat mengejutkan kita semua. Apa jawapan Lokman terhadap saman Ismail Sabri itu? Nah, ini katanya. Lokman yakin Zahid menjadi Perdana Menteri baru selepas PRU 15 dan dia kata takkan biar duduk dia dalam penjara. Aku rasa ini satu beban buat Barisan Nasional dan UMNO. Walaupun sebelum ini tular-tular dalam media sosial Zahid Hamidi mengatakan bahawa kalau Barisan Nasional menang pada PRU 15, mereka berjanji dan dia kata tidak akan ada belas dendam, tidak akan berlaku balas dendam kalau Barisan Nasional menang dalam PRU 15. Tapi yang Lokman cakap sekarang ini agak membuatkan aku terfikir. Kalau Lokman kata, Lokman yakin Zahid sebagai Perdana Menteri baru takkan biar duduk dalam penjara. Apa ceritanya? Jom kita baca laporan ini. Selepas berdepan pertuduhan di mahkamah kerana mengkritik Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan terbaru dikenakan tindakan saman, Datuk Lokman Nur Adam mengharapkan Presiden UMNO akan dapat menjadi Perdana Menteri baru selepas pilihan raya umum ke-15 nanti. Lokman yang juga bekas ahli Majlis Tertinggi UMNO berkata tidak gentar berdepan tindakan yang sedang dihadapinya kerana mengkritik Ismail Sabri, kerana jika Zahid menjadi Perdana Menteri tidak mungkin akan membiarkan dirinya meringkuk dalam penjara nanti. Lokman ni sedang mimpi di siang hari ke? Sebab sebelum ini Barisan Nasional dah menetapkan yang akan menjadi Perdana Menteri itu bukan Zahid Hamidi, bukan Tokmat, tapi Ismail Sabri Yaakob menjadi poster boy dan calon Perdana Menteri dalam PRU 15 akan datang. Yang Lokman dok kata Zahid akan jadi Perdana Menteri nanti ini, dia sedang melanggar apa yang telah diputuskan oleh Barisan Nasional. Itulah seperti yang Sahid dan Kasim kata, Lokman ni jadi jurucakap UMNO ke? Katanya. Sebab dia juga mengatakan tidak mungkin Zahid Hamidi akan membiarkan dirinya meringkuk dalam penjara nanti. Ini satu gambaran yang aku rasa pelik. Aku fikir gambaran ini memberi satu gambaran, kata-kata Lokman ini memberikan satu gambaran bahawa dia akan minta pertolongan Zahid Hamidi untuk campur tangan kalau dia masuk penjara supaya dia dikeluarkan. Lebih kurang gitulah yang aku faham. Lokman juga kata, kalau dia nak penjarakan kita pun makan masa, kata Lokman. Kalau masuk penjara pun setahun 2 tahun. Barisan Nasional menang, kita akan ada Perdana Menteri yang baru. Takkan Perdana Menteri yang baru, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, kalau diizinkan Allah nak biarkan saya duduk dekat penjara, betul tak? Katanya. Aku pikir sudah waktunya lah UMNO kena fikir betul-betul lah. Mungkin boleh suruh Lokman Adam ni berhentilah memberikan kenyataan-kenyataan di Facebook. Semalam dia bersiaran di Facebook, inilah kata-kata dia. Mungkin ada orang yang menyokong Lokman, tapi cuba fikir betul-betul. Apa yang Lokman buat sekarang ini sebenarnya sedang menyebabkan beberapa masalah besar dalam UMNO dan Barisan Nasional juga. Dengan kata-kata beliau ini, parti-parti pembangkang pasti akan menggunakan memutar kata-kata Lokman ini. Sebab apa yang dia kata tak payah putar pun tahu. Kita tahu dia akan minta pertolongan kalau dia akan meringkuk di penjara. Siapa yang dia minta tolong? Perdana Menteri. Jadi bukankah itu satu perkara yang tak elok, menyebabkan campur tangan Perdana Menteri dalam hal kehakiman dan hal undang-undang? Lokman ni kadang-kadang lucu jugalah. Apalagi yang dia kata, dia juga kata bahawa yang akan menjadi Perdana Menteri nanti ialah Zahid Hamidi. Zahid Hamidi sedang dalam menunggu keputusan perbicaraannya pada 23 September ini. Kalau dia dijatuhkan hukuman bersalah sama seperti Rosmah dan Najib,
Luqman nak minta tolong siapa? Itu yang menjadi persoalan besar. Kerana ramai pemerhati politik yang dapat melihat, aku melihat Zahid Hamidi dalam keadaan yang sukar untuk memenangi kesnya. Luqman semalam dilaporkan media disaman Ismail Sabri kerana memuat naik video mengandungi kenyataan berniat jahat, fitnah dan tidak benar terhadap Ismail Sabri Yaakob. Ismail Sabri Yaakob 62 tahun yang juga naib Presiden UMNO selaku planatif memfailkan saman itu atas kapasiti peribadinya menerusi tetuan Kesavan pada Khamis 8 September dengan menamakan Luqman 49 tahun sebagai defendant. Untuk rekod, Luqman juga didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas dua tuduhan membuat hantaran jelik terhadap kerajaan dan Ismail Sabri. Mengikut kertas pertuduhan, Luqman membuat dan memulakan penghantaran bersifat jelik menggunakan Facebook atas nama profil Luqman Nur Adam Official dengan niat untuk menyakitkan hati pada jam 11.16 malam dan 10.28 malam 20 dan 22 Ogos lalu. Oleh itu, Luqman sebagai orang kena saman OKS melakukan kesalahan mengikut Section 233 dalam kurungan 1 kurungan E Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 55588 dan boleh dihukum di bawah Section 233 dalam kurungan 3 Akta sama. Jika disabitkan kesalahan, Luqman Adam boleh didenda maksimum RM50.000 atau penjara maksimum setahun atau kedua-duanya. Selain didenda, selanjutnya RM1.000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas sabitan. Bagaimanapun, Luqman Adam 49 tahun mengaku tidak bersalah selepas tuduhan itu. Berhubung pertuduhan dihadapinya tersebut, Luqman juga menggesa supaya Zahid segera mengambil tindakan sekiranya tidak mahu menerima nasib sama sepertinya yang sedang berdepan tindakan di mahkamah kerana mengkritik Ismail Sabri ketika ini. Kita harapkan dia merujuk kepada Zahid Hamidi bertindak sebelum dia pun menerima nasib yang sama macam kita. Kita haraplah, katanya lagi. Wow, ini hebat. Luqman sudah mula mengarahkan Zahid Hamidi pula supaya lebih berhati-hati dan menggesa mengambil tindakan segera sekiranya tidak mau menerima nasib sama sepertinya. Aku fikir Luqman Adam ni kadang-kadang boleh menyebabkan masalah besar kepada UMNO dan Barisan Nasional, terutamanya Najib Tun Razak. Najib nak minta pengampunan diraja, dia perlu pertimbangan daripada Perdana Menteri untuk menasihati yang di-Pertuan Agong. Tapi Luqman sekarang ni dia sedang bergaduh pula, dia sedang mengkritik pula, mengecam pula Perdana Menteri yang bakal menasihati Najib Tun Razak. Bukankah itu menyusahkan Najib? Pikir-pikirkan sendiri. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.